perkara lagi kita nak sentuh. Kita nak bulan puasa. Apa di surah Kencana pun saya ada sebut perkara ini. Segala ibadat adalah syarat pertamanya syarat wajib dan syarat sahnya ialah Islam. Islam tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Bermakna akidahnya itu betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Termasuk dalam akidah ini segala perkara-perkara yang berkait dengan akidah, termasuk perkara-perkara kepercayaan tentang hidup dan mati, tentang perkara-perkara kiamat, semuanya itu termasuk perkara-perkara yang percaya. Dan kalau rukun iman yang 6 itu, qada dan qadar, termasuk tentang hari kiamat dan perkara-perkara tentang kiamat yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wajib kita percaya. Dan yang kita bimbangkan sikit, walaupun tidak sampailah tak tahu, wallahu alam, kita tak tahu sebagaimana dalamnya, boleh sama ada menjejas akidah ke tidak, sebab kita tak tengok detailnya. Kalau dalam grup kita suka mengaku-ngaku bahawasanya nanti syekh kami akan jadi Mahdi, ini kita kena sebutkan, ya, akan jadi Mahdi. Itu betul tak? Tidak pahaman. Tak betul punya pahaman. Itu pahaman yang tidak betul. Hati-hati. Walaupun kita tak bilang, kau bilang syekh kau jadi Mahdi itu terus jadi kafir pun, tidak begitu. Kita tidak mengatakan begitu. Tapi hati-hati. Sebab itu termasuk berkait dengan rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Dan di situ ada tanda-tanda kiamat. Ada Nabi sebutkan, hati-hati. Ada hubung kait. Cuma kita bilang hati-hati. Kalaulah sampai kau mengatakan guru kami dah mati, dia akan bangkit balik, akan hidup balik jadi Mahdi. Itu tak boleh. Dah mati tak boleh bangkit balik. Itu menyalahi etikat bahawasanya dia dah mati akan hidup balik, akan jadi Mahdi. Itu tidak boleh. Tetapi kalau nak mengatakan guru saya ni hidup-hidup, nanti dia akan jadi Mahdi, confirm kita bilang awak punya grup tak betul. Mahdinya sendiri tak tahu dia Mahdi, macam mana dia boleh tahu dia Mahdi? Mahdinya sendiri tak tahu dia Mahdi. Besok nak jadi Mahdi, baru malam ini di-download oleh Allah Ta'ala, di-install oleh Allah Ta'ala, engkau Mahdi, besok engkau begini-begini. Itu pun dia takut. Ini mimpi. Sebab orang-orang saleh kalau mimpi dia tak terus terkam dengan mimpi dia. Tak kerana mimpi dia terus bertindak sesuatu. Tak kerana mimpi dia terus tak jadi berbuat sesuatu. Dia tunggu kali betul besok ada kecoh-kecoh di Masjidil Haram. Tetapi orang-orang saleh, wali-wali dah tahu siapa akan jadi Mahdi. Mereka dah dibilang oleh Allah Ta'ala siapa yang akan jadi Mahdi. Mereka dah tahu siapa akan jadi Mahdi. Maka mereka tengok, ini dia. Mereka sepakat, ini dia. Mana kau tahu aku? Kami dah tahu. Dianya masih ragu. Macam mana kau boleh bilang, guru kau boleh bilang jadi Mahdi? Dia sendiri tak tahu dia jadi Mahdi. Dah wali-wati melali di Masjidil Haram. Dia dah dapat alamat tadi malam. Orang bilang dia, awak naik jadi Mahdi, awak tak naik kita bunuh awak. Dia semua jenis paksa orang punya ibadat tau, wali-wali ni. Kau tak sembahyang aku pukul. Kau tak begini, aku bedal. Paksa garang punya tu. Mahdi pun dia garang. Kau tak boleh jadi Mahdi, kita bunuh kau. Amboi. Sampai begitu dia punya tegas dengan Mahdi tu. Mahdi takut. Dia dah sampai dah begitu. Kalau kita, banyaklah pada aku. Itu auta semua tu. Semua tu Nabi sebut ceritanya, ya. Jadi kau tengok macam mana yang nama Mahdi dan macam mana yang nama pengikutnya tu. Dan yang pengikut-pengikutnya tak akan cerita sama siapa yang akan jadi Mahdi. Semua tu ahli sir. Ahli sir mereka simpan. Allah tak akan kasih tahu rahsianya kepada orang yang pembocor rahsia. Kalau dah terbocor tu maknanya bukan rahsia. Kalau bukan rahsia maknanya bukan Mahdi. Habis cerita. Kena tahu ini, kena faham. Lama kita cerita tentang akhir zaman. Ini timbul perkara ini balik sebelum Ramadan, ada pula orang bertanya. Hati-hati, kita nak masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita nak mabukkan nak Mahdi, atau kita jadi, pahaman kita jadi lain. Tak bagus itu macam. Kita tak bilanglah syahadat awak batal ke apa tu, kita tak bilang. Cuma hati-hati, jawab jangan keliru. Berita bohong. Itu berita tidak betul. Berita tidak betul. Tapi memang ya. Tidak betul. Mahdinya sendiri tak tahu dia akan jadi Mahdi. Dan wali-wali yang tahu mereka senyap, mereka kunci, mereka betul-betul ahli sir dari Allah Ta'ala. Macam mana boleh Lailatul Qadar tiap tahun pun orang tak tahu. Siapa wali, siapa tak wali pun orang tak tahu. Allah Ta'ala simpankan ini Mahdi, perkara besar, top secret Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati. Guru saya akan jadi Mahdi. Mahdinya pun tak tahu macam mana dia boleh tahu dia Mahdi. Bukan Mahdi. Mahdi dia, apabila orang nak minta bayat sama dia, dia takut apa betul apa tidak. Dia lari pergi mana? Pergi Madinah. Pada hari itu pergi Madinah, hari itu juga balik. Kalau dulu kita ingat, wah dia terbang ke apa ke selangkah. Sekarang tak susah, ada bullet train. Sekarang tak susah, ada highway. Saya daripada Mekah pergi Madinah 3 jam naik kereta limuzin. Arab punya laju bawa 3 jam pergi 3 jam balik. Macam dari
Johor pergi KL aja lah 3 jam begitu ya. Bukan boleh balik hari sekarang. Ada flight lagi, flight tak sampai 1 jam dah sampai lagi, senang. Jadi kita tengok, kalau sekarang dah memang tak boleh. Dulu dia bilang mungkin dengan karamah Mahdi dia dapat pergi balik 1 hari. Sekarang dah tak mustahil. Tahun-tahun 70-an aja orang masih question mark macam mana ya, macam mana. Sekarang dah banyak dah tu. Dia pergi, dia istikharah, dia raudah, dia ngadap Rasulullah, minta mandat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditetapkan hatinya, dapat tetap hatinya. Bahawasanya itulah tugasan untuk dia. Sabitlah mimpi yang dia nampak semalam itu. Baru dia tampil. Dan tampil dia bawa keamanan. Orang tengah perang, tengah gaduh, tengah kecoh. Terus takut, terus tunduk. Haibahnya dia, karamahnya dia. Terus terbela umat Islam. Makin kerana dia ngaku Mahdi, makin orang tangkap dia, masuk gari dia, masuk kanjil. Macam berapa banyak sekali yang selama ni ngaku Mahdi. Sampai pernah dalam tahun 79 nak tawan Masjidil Haram, dia ngaku Mahdi daripada Iran. Kena jail, kena gari. Habib Alhamdulillah bilang, Mahdi boleh kena gari ke? Dengan Mahdi keluar makin Masjidil Haram kena tawan ke? Makin Mahdi keluar makin senapang di sana sini ke? Umat Islam kena hala, kena itu, ada yang mati kena tembak semua ke? Makin Mahdi keluar begitu ke? Tengah aman damai, tengah tawaf, tiba-tiba tak tahu jadi kecoh. Kami Mahdi, kami guard, kami kontrol ini semua. Itu tandanya bukan Mahdi. Hati-hati, jangan sampai guru anda dengan guard anda masuk dalam grup ini, sudah nanti tahu. Aku Mahdi Padit Semarang. Alamak, mari aku nak pergi Mekah, nak pergi bawa sana dulu. Tak boleh. Ini perkara Mahdi tak Mahdi. Habib Muhammad SAW bilang memang akan keluar Imam Mahdi sebelum kiamat, pasti. Tapi itu urusan Tuhan. Tuhan nanti. Kita dia hamba Allah, sembah Allah, muliakan Allah, takut pada Allah sahaja. Itu urusan kita. Kita beriman akan bahawasanya nanti Mahdi akan keluar dan kita akan bela dia, kita akan bersama dengan dia. Siapa urusan Allah. Nak kenal dia pun pada waktu itu bukan boleh sembarang orang yang boleh mengenalkan. Ada yang ada authority mengatakan betul dia ini Imam Mahdi, imam kaum yang akan mengatakan imam yang layak, yang nanti Nabi Isa kalau turun suruh Imam Mahdi jadi Imam Mahdi suruh Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu. Jadi imam kamu di kalangan kamu yang akan mengatakan dia Mahdi. Ada perwakilannya. Yang di Mekahnya perwakilannya akan send message kepada yang di seluruh kaumnya akan mengatakan begitu. Ada yang ada authority-nya, bukan yang senang-senang. Kalau dah awal-awal sudah isytihar, tanda itu bukan. Isytiharnya semua tak ada pada hari itu nanti, pada hari pengisytiharannya. Jangan. Itu yang namanya tu taksub. Itu namanya taksub, ya. Kalau kita sayang guru kita Habib Umar, kita sayang guru kita Habib Ali bin Jafar, itu taksub tak namanya. Kena faham apa maksud taksub, apa maksud tak taksub. Wahai sekalian yang taksub, kalau anda taksub, anda baik jangan taksub. Taksub tu maknanya syuk sendiri. Syuk sesama sendiri, itu nama syuk. Gurunya, beberapa orang muridnya. Hanya kelompok ini saja sayang guru ini, hanya guru ini saja sayang kelompok ini. Murid ini tak sayang guru-guru lain, guru ini tak sayang murid-murid lain. Guru-guru lain pun tak sayang guru ini, guru ini pun tak sayang guru-guru lain dan sayang murid-murid lain. Murid-murid lain pun tak sayang guru ini. Hanya dia dengan dia dengan dia. Itu syuk sesama sendiri. Itu namanya taksub. Betul tak betul pun betul. Elok tak elok pun elok. Dia ada ajar inti wuduk tak? Ada ajar inti sifat 20 tak? Dia ada ajar inti rukun iman, malaikat punya sifat-sifat tak? Dia ada ajar inti air mutlak, air mutanajis tak? Dia ajar inti rukun sembahyang 13 tak? Dia sebutkan inti puasa Ramadan tidak? Itu yang asas-asas dia tidak, inti hati-hati. Inti belajar dengan dia, inti seronok, tapi dia ada mengubahkan inti punya takwa, nak jadi hamba yang sanggup bertobat ke tidak? Hati-hati. Kalau kita sayang guru kita, bukan hanya kita sayang, ramai orang pun sayang. Orang jabatan agama pun sayang. Ustaz-ustaz lain pun sayang. Pondok lain pun sayang. Murid lain pun sayang, ustaz pun sayang. Dan ustaz tu mengajar kita untuk sayang lain orang pun. Sayang kiai, sayang tuan guru, sayang habaib, sayang apa semua. Dan guru kita bukan hanya disayang oleh kita, disayang oleh guru murid-murid orang lain dan guru-guru orang lain pun. Dan dia pun sayang guru-guru lain dan dia pun sayang murid-murid lain. Dan murid dia pun sayang guru-guru lain pun disayang oleh guru-guru lain. Makin membawa sayang tu, kalau begitu namanya bukan taksub, tu namanya mahabbah. Tapi kalau kita tengok setakat ni, siapa yang sayang guru inti ni, kita tak tahu. Yang saya cakap ni pun saya tak tahu tim mana punya ke, persatuan mana ke, kita sebut. Kalau anda terkena dalam grup anda, mungkin ada di sini, mungkin tak ada di sini, mungkin ada dengar dalam internet, dan mungkin beratus yang ada begini, anda hati-hati tengok anda punya grup termasuk dalam taksub ke tak masuk dalam taksub.
Anda belajar dengan guru ini, nombor satu, buat anda punya akhirat macam mana. Sebelum akhirat, dunia. Dunia tu ibadat anda macam mana. Benci dunia anda macam mana dengan belajar dengan dia. Anda punya persediaan untuk nak bertemu dengan Allah Ta'ala macam mana dia bawa anda. Tak ada perubahan, anda cari, tanpa perlu mengatakan dia tak bagus ke dia salah, anda kena cari guru yang boleh menyelamatkan anda punya perjalanan hidup. Kemudian tentang kita nak cari guru, tak payah nak cari guru yang ada mencari bagi adat. Guru aku selalu mimpi jumpa Nabi. Guru aku kadang-kadang aku nampak dia boleh terbang. Alamak. Kadang-kadang guru aku nampak, tak tahu dia nampak itu menjelma, ini menjelma. Tak payahlah, tak payah cari guru yang mencari bagi adat. Asalkan tak ada mencari bagi syariat. Itu penting. Itu penting. Ingat apa Imam Ghazali sebut. Apa syarat asas jadi apa-apa tarikat? 4. Nombor 1, akidah mesti ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh tidak. Akidah ahli sunnah wal jamaah bukan mazhab ya. Ahli sunnah wal jamaah ialah agama. Itulah agama. Ahli sunnah. Siapa dalam ahli ini dan dalam jemaah ini? Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan sekalian tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Sayyidina Abu Bakar, semuanya itu. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Itulah sunnah. Keluar daripada ini, keluar daripada grup ini maknanya. Asas tarikat nombor 1 ialah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Nombor 2, mesti syariatnya kuat. Syariat, halal, haram, batal, sah, wuduk, air mutlak, air mutanajis. Mesti kena faham betul-betul. Tak ada faham, tak boleh. Tak ada syariat, tak ada mana orang sudah boleh sampai hakikat kalau tidak ada syariat. Tak ada mana orang boleh, makrifat jauh sekali. Makrifat aja boleh lah. Makrifat. Makrifat belum lagi. Anak belajar makrifat. Harifat boleh, makrifat aja boleh lah. Apa? Makrifat jauh. Jauh sekali. Baik. Syariat mesti kuat. Kemudian jaga hubungan dengan Allah. Ahli ibadat ataupun tidak ahli ibadat. Benda-benda haram ada nampak tak pada dia. Nampak saja tak payah. Nampak saja benda haram yang zahir, cancel kata Habib Omar. Cancel. Tak nampak maksiat yang zahir. Makruh pun jauh. Kalau level kita makruh makin nasib buat. Kalau dah sampai dari tahap guru, tak boleh nampak benda makruh pada dia pun. Baik ya. Kemudian yang berikut, hubungan dengan manusia. Itu asas. Akidah, syariat, hubungan dengan Allah. Tidak nampak dia ada tanda-tanda orang fasik, iaitu menzahirkan perkara maksiat depan orang. Dan yang keempat, hubungan dengan manusia. Kiai itu tak betul. Madrasah ni menyeleweng. Ini tak betul. Ini pelajarannya kulit. Alamak. Itu aja semua kau dah tak payah. Itu hubungan dengan manusia tak bagus. Tanda hubungan, kalau ada tanda hubungan dia dengan manusia tak bagus, itu tanda hubungan dia dengan Allah tak bagus. Kita baru baca Tamhihul Ghafilin. Imam Abu Lais Al-Samarkandi mengatakan, ditukil kalam ulama bahawasanya jaga hubungan kau dengan Allah. Allah akan jaga hubungan kau dengan sesama manusia. Jadi kau tengok orang tu ada cekcok aja dengan orang, semua dia tak berkenan orang. Tu bermakna dia tak ada hubungan dia tak clear dengan manusia. Bermakna hubungan dia tak clear dengan Allah. Hubungan dia tak kenal Allah. Jaga batinmu, Allah akan jaga zahirmu. Zahirmu kau tak payahlah mesti nak berpakaian macam kiai, macam ustaz, macam habib. Kau pakai apa yang patutlah, zahir apa yang patut, apa yang sesuai kau pakailah. Tak payah nak betul-betul biar nampak ke habibnya, nampak ke kiaiannya, nampak ke ustazannya. Tak payah. Lillahi ta'ala, apa yang sesuai untuk kau pakai, kau pakai. Apa yang sesuai kau makan, kau makan. Apa sesuai, ana mesti makan begini, ana mesti begini. Allah, zahir tak payah dihias-hias. Tak ada tasannu' at all. Tak ada buat-buat at all. Lillahi ta'ala semata-mata ikhlas. Zahirnya semata-mata kerana Allah Ta'ala ikhlas. Semata-mata kerana Allah Ta'ala ikhlas. Kau jaga batinmu, ikhlasmu, ridamu, tawakalmu. Zahirmu walau simple sekalipun Allah akan serlahkan juga. Allah akan serlahkan. Orang akan nampak bahawasanya tinggi kedudukanmu, Allah akan nampakkan. Jaga hubunganmu dengan Allah, Allah jaga hubunganmu dengan manusia. Jaga batinmu, Allah akan jaga zahirmu. Zahirmu simple, tetapi orang tak pandang simple, orang pandang lain. Ustaz ini, kiai ini nampak macam simple. Tengok gambar kiai kita. Kebanyakan dia pakai serban pun. Simple aja macam awak kampung saja, tapi bukan orang awak kampung biasa. Special. Pasal mereka jaga rohani, zahir mereka how simple. Allah Ta'ala naikkan, serlahkan, tinggikan. Begitu ya. Jaga hubungan kita dengan Allah, Allah jaga hubungan kita. Jaga akhirat kita, Allah jaga dunia kita. Jaga akhirat kita, Allah Ta'ala jaga dunia kita. Termasuk dunia kita tu Mahdi. Akhir zaman. Kau jaga akhirat kita, kau nak husnul khatimah, kau nak sembahyang, kau nak ibadat pada Allah Ta'ala. Nanti dunia kau punya urusan, dah Allah Ta'ala jaga. Hatta urusan perang sekalipun.
Ingat, Islam pasti menang. Kita belum tentu menang kalau kita tidak Islam. Itu yang kita kena jaga. Islam pasti menang. Orang mukmin pasti julang. Itu confirm. Kita menang, kita julang belum tahu. Kalau kau mukmin, kalau Islam baru kau ikut menang. Na'udzubillah. Sementara nak tunggu puncak kemenangan tu banyak yang jatuh. Ya. Yang Islam mesti menang. Jadi aku bikin apa pun maknanya aku menang. No. Kalau kau terkeluar daripada Islam, kau tak menang. Awal-awal kau dah kalah. Kalau tercacat iman kau, lagi kau bahaya, kena jaga-jaga. Sekarang juga kau dah tak menang. Hati-hati tipu daya syaitan. Hati-hati tipu daya syaitan. Hatta apabila akhir zaman nanti dah berlaku, apabila dah gobar perang, orang jahat dah mula serang kita sekalipun, pun akan kedengaran suara, mari ke perang sabil, mari perang sabilillah. Pun kau hati-hati, buat pekak ketika tu. Tak dengar. Tak ada yang boleh keluarkan authority kecuali yang memang senantiasa ahlillah, barulah ada authority untuk mengisytiharkan perangnya sabilillah. Kalau demi kepentingan golongan-golongan tertentu, kerana nakkan kita bantu dia pakai nama perang sabilillah, don't. Hati-hati. Selamatkan diri kita dahulu. Hati-hati. Sampai dah genting gitu pun nak kena hati-hati. Apalagi masih sekarang ini. Hati-hati lagi kita nak Ramadan, nak suci. Busykan ingat dosa, lagi baik. Busykan ingat puasa aku ni betul ke tidak. Busykan kita dengan aku nak jaga, tak nak dengar radio, tak nak tengok TV. Sibukkan dengan baca Quran, lebih baik daripada kau sibukkan Mahdi. Memang betul Mahdi, aku pun tunggu Mahdi juga. Tapi bukan Mahdi yang mana, Mahdi yang real. Mahdi yang real, ya tak payah kau nak fikir-fikirkan ni sangat. Dia dah ada plan ni pun. Kita termasuk dalam plan dia pun kita tak tahu kita dah termasuk dalam plan dia. Mudah-mudahan kita dah termasuk dalam plan pentadbiran Mahdi yang Allah Taala dah dalam networking kan. Kita tak tahu nanti tiba-tiba diangkat cara networkingnya, kita diangkat sekali. Setiap daripada kita main peranan kita. Peranan iman, peranan takwa, peranan itu semua Mahdi akan pick up from this group. You don't worry, you will never be left out. Kalau kau dalam mukmin, kau dalam beriman, kau takkan dikecualikan. Kau pun akan diangkat walau kau di mana penjuru dunia sekalipun. Tapi kalau kau dah workshop dengan satu grup, sekali rupanya bukan dia Mahdi, nanti Mahdi yang betul kau akan reject nanti. Hati-hati. Bahayanya ialah dia tak bilang, salah kau bilang kau Mahdi tu, kau begitu. Takutnya dengan itu membuat kau reject the real Mahdi. Dan sekarang kau dah reject the real Mahdi. The real Mahdi ialah apa? Sekarang tau, orang dah mengatakan fulan Mahdi, dia dah reject the real Mahdi. Kenapa? Dengan sabitkan satu, bermakna kau reject yang satu. Kalau kambing kau bilang ayam, bermakna kau sudah menafikan kambing, kau bilang ni ayam. Bermakna kau bilang ayam tu pun bukan ayam. Ayam kau pandang lain. Kambing aja kau bilang dia ayam. Nanti kalau kambing kau dah bilang ayam, mana ayam pun kau bilang bukan, ini pun bukan ayam. Ini bukan ayam, ini ayam. Ini yang dia real ayam, bukan. Dia tak tahulah dia beruang ke apa. Ayam kau. Pasal apa? Kambing kau dah bilang ayam. Maka dia real ayam, kau takkan mengaku dia ayam. Hati-hati. Kalau kau dah sabitkan fulan Mahdi, bermakna dia real Mahdi, kau dah bukan tahu. Yang ulama yang di hati wali-wali yang dah simpan rahsia siapa Mahdi, kau punya Mahdi bukan dengan mereka punya Mahdi. Engkau punya Mahdi bukan yang akan dibaiat di Masjidil Haram nanti. Hati-hati. Dari sekarang kau dah terkeluar daripada the real Mahdi. That's the consequence. Itulah akibatnya. Jangan perkara ini bukan perkara enteng. Bukan kemudian itu. By that time, Mahdi atau Dajjal itu saja. Kau dari sekarang kau dah terkeluar daripada Mahdi, jangan pegang mana-mana Mahdi dulu kau nak betul dalam Mahdi. Pegang Muhammad Rasulullah dahulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dengan networking dia dengan alim-alim ulama semua. Kau akan diambil oleh Mahdi dan masuk dalam grup Mahdi, walau kau dah di mana penjuru dunia, walau kau macam mana cetek ilmu, walau mana sikit amal kita sekalipun. Jangan dari sekarang kita sangkakan kita nak awal-awal nak grab Mahdi dulu. Kau dah grab sekali rupanya bukan. Awal-awal kau nak rebut kapal dulu, rupanya kapal tu bocor. The real kapal nanti yang boleh menyelamatkan kau tak naik. Hati-hati. Berapa banyak dah kecundang, semua itu. Bimbang. Wallahu alam. Allah Ta'ala juga maha mengetahui. Kita kena jelaskan kepada semua, ya. Jangan sampai terkeliru lama kita tak bicara-bicara akhir zaman dan Ramadan terkeluar balik pula. Ada orang bertanya berapa hari ini, ada orang sebutkan, jadi kita sentuhkan di sini. Hati-hati soal ini. Dengan kau dah mengatakan fulan Mahdi, automatik kau dah nafikan yang lain daripada Mahdi. Termasuk yang the real one kau dah nafikan. Tahu, hati-hati wahai saudara-saudara sekalian.
Akhir zaman dah dekat. Ni Allah Ta'ala tengah beri peluang kita Ramadan untuk kita ibadat pada Allah Ta'ala, untuk cuci dosa kita, untuk agungkan Allah Ta'ala, untuk siap-siapkan diri kita. Kekalkan dirimu dalam Islam, kekalkan dirimu dalam iman. Mahdi keluar tak keluar, kau selamat. Kalau kau dah terkeluar dari sekarang, Mahdi keluar lagi 20 tahun, dari sekarang kau dah terkeluar tau. Kau masuk barzah, kau tak ada dalam grup tau. Hati-hati ya. Hati-hati. Nanti kalau dari real Mahdi keluar, kau dah ada Mahdi kau lain sendiri. Na'udzubillah min dzalika. Dia sama ada dua. Yang tak accept adalah dua. Sama ada Mahdi dah keluar, Syiah akan reject dia, bilang ini bukan Mahdi, Wahabi akan reject dia. Ataupun orang yang dah ada Mahdi dia pun akan sama juga. Dan kau sangka kau, apa dia tak percaya Mahdi, kita percaya Mahdi. Pun Mahdi yang lain juga. Awal-awal kau dah terpercaya yang lain sebagai Mahdi. Hati-hati tipu daya pada zaman akhir zaman gini. Hati-hati, jangan kita mudah mengikut. Ingat, cari guru tak mesti ada yang mencari bagi adat. Guru kita menggelotoh. Allah. Keluar geliga kasih kita. Jangan cari guru yang begitu, tak bagus. Itu macam asal kau tak nampak pada dia mencari bagi syariat, sudah. Tak payah bilang dia magic ke dia sihir, tak payah tuduh dia. Cuma tak perlu kita cari guru yang begitu. Guru yang boleh membaikkan aku, jaga hubungan aku dengan Tuhanku, membuat aku kenal nabiku dengan sunnah nabiku, boleh selamatkan dunia dan akhiratku, yang bawa aku pada syariat Allah Ta'ala, itu kita pegang. Itu kita pegang. Tak mesti yang somebody yang fantastic. Takut setan jahat ya. Kalau orang kena sampuk ya, orang kena sampuk dengan hantu ya, dengan jin, menggeletor ya. Kau bacakan ratib atas 3 kali aja habis. Tapi yang takut kalau kau yang undang dia. Dia tak nak keluar sebab kau ada perjanjian dengan dia. Dia mati tak mau keluar. Kau yang undang dia, kau yang sengaja buat satu apa-apa semua sampai kau izin dia masuk badan kau, dia izin dia pengaruh kau. Kemudian kau sampai jadi tak betul, susah nak selamatkan. Kalau dia yang datang sendiri mengganggu, tersampuk ke apa orang dia bilang keserempet ke kesurupan, boleh mudah. Tetapi kalau orang yang kirim pun masuk, kita pun boleh keluarkan dengan mudah. Tetapi kalau tuan punya yang ikat, yang ada invitation, apatah lagi ada perjanjian dia tak ada mana nak lepaskan. Hati-hati. Kita serahkan saja pada Allah Ta'ala perkara ini. Hati-hati, jangan main-main perkara-perkara yang hubungan kait dengan cari guru-guru yang kita anggap dia wali, dia ada macam-macam karamah. Jangan main-main. Semua ada hubungan kait dengan orang mengaku ni Mahdi ni apa semua. Jangan main-main perkara begini. Na'udzubillah min zalik. Di belakangnya tu ada iblis, na'udzubillah, nak menipu kita ya. Kita belajar agama saja pun kita takut betul tak betul ya. Senantiasa kena waspada, senantiasa ya. Hati-hati tentang soal agama, tak boleh anggap enteng, tak boleh anggap ringan dia. Kena seriously, clear cut. Sahih, tak ada, tak boleh. Tak boleh. Perkara-perkara akidah lagi, perkara-perkara yang gaib lagi. Belajar fiqah, belajar rukun Islam. Banyak benda kau nak belajar. Wuduk dah clear belum? Rukun puasa dah habis belum? Fatihah dah ada semak belum? Jangan nak benda yang luar biasa. Belajar yang kena biasanya dahulu. Yang kau akan buat hari-hari sembahyang waktu tu biasa, wuduk tu biasa. Jangan nak luar biasa. Tidak ada dalam Islam yang begitu. Kalau sudah sampai tahapnya, ingat ya, wali-wali memang ada, luar biasa memang ada. Tapi mereka tu macam mana ya? Kita cerita sikitlah ini di kitab adab sulukan murid Imam siapa? Imam Hamid Abdullah Haddad ada sebutkan ya. Wali-wali Allah ya, memang ada. Memang mereka ni pelik. Tapi mereka tu orang yang macam mana? Mereka ibarat orang kalau masuk lomba lari. Mereka masuk lomba lari bukan kerana piala. Mereka masuk lomba lari bukan kerana medal. Mereka masuk lomba lari bukan kerana hadiah. Mereka masuk lari bukan kerana untuk orang tepuk sorak gambar dia keluar surat khabar pun. Mereka masuk lari kerana mereka junjung perintah pihak penganjur. Belum masuk lomba lari, mereka masuk lomba lari. Jatuh bangun mereka lari. Kadang merangkak, kadang laju. Dan mereka hindari segala rintangan. Lari berkilometer. Sampai dia dah lepas garisan penamat. Jauh dah lepas penamat. Orang dah pasangkan medal pun dia tak nampak. Dah ada medal nama dia, dah ada piala nama dia. Banyak kameraman dah ambil dia, pun dia tak nampak. Ini kita contohkan dia. Dia jauh melepasi garisan penamat. Tapi kalau orang tanya sama dia, Tuan
Tuan dah sampai tahap tinggi gini. Siapa bilang aku garisan permulaan pun belum. Itu dia wali-wali. Dan oleh kerana dia dah sampai jauh gitu, pemandangan dia sudah tentu lain pada garisan awal. Dia tak nampak. Lepas tu dia nampak ini apa yang aku nampak ni, apa yang aku nampak. Oh, kat sini pandangannya gini. Ini dia tak rasa dia yang nampak, dia rasa Tuhan yang nampakkan. Kedua orang dah rasa ibadat, dua orang punya ibadat fantastic, so high up, tapi mereka rasa I'm empty, aku tak ada apa-apa. Allah Ta'ala mula bukakan hijab mereka. Apa ni yang aku nampak, apa ni yang aku dengar, apa ni yang aku alami, ya Allah aku tak tahu, ya Allah ini kau yang nampakkan aku, ya Allah apa yang aku nampak pun aku tak tahu, ya Allah. Dia tak berani nak accept. Dia accept, aku dah sampai rupanya, terus jatuh. Ketika dia accept saja, dia terus jatuh. Dia merasa diri dia ada qadar. Kitab Idah Habib Muhammad bin Abdullah dia mengatakan, orang yang kalau merasa dia rasa dia ada qadar, itulah orang paling tak ada qadar. Dia rasa sudah reach certain level, itulah orang terus drop from any level. Begitu ya. Mau kena hati-hati. Maka wali-wali orang sampai begitu. Padahal segala medal dan piala semua dah terukir nama dia. Tapi dia kalau bilang saya garisan penamat, garisan permulaan pun saya belum langkah. Dia rasa dia begitu. Dia rasa dia begitu. Padahal dia dah jauh. Dan of course sudah jauh, pandangannya dah lain. Kaki dia pun kuat sudah lain. Pernafasan dia pun sudah lain. Strong dia pun sudah lain daripada orang peringkat awal. Yang bukan wali pasal dia nak piala. Dia tak tahu situ banyak piala palsu. Dia nak nama dia keluar surat khabar. Dia tak tahu situ ada wartawan-wartawan palsu. Dia masuk lomba lari pasal nakkan piala. Dia masuk lomba juga. Tapi bukan pasal cinta kepada penganjur. Bukan pasal taat pada penganjur. Pasal nakkan piala. Nakkan bergelaran juara. Dan dia tak tahu lomba lari itu termasuk ada ujiannya. Baru lari setengah kilo. Belum jatuh, belum peluh pun. Tak tahu dia orang bilang, awaklah juara lomba lari. Ya, terus sandang medal. Dia tak tahu medal plastik. Terus masak khabar. Tak tahu nampak. Betul lah. Kat sini pun aku dah nampak benda yang macam-macam. Benda yang lain daripada biasa. Pasal engkau hendak nampak. Engkau nak medal. Kau tak kisah palsu tak palsu. Maka kau lebih palsu. Yang kau nampak tu bukan buka hijab tau. Yang kau nampak tu hijab. The real wali yang dia nampak tu buka hijab. Di dalam kedudukan yang begitu tinggi jauh, dibuka Allah Ta'ala. Mereka yang dibuka, yang mereka nampak ialah dibuka hijab mereka nampak. Tapi yang bukan wali yang mereka nampak tu bukan buka hijab. Yang mereka nampak tu hijab screen. Dia nampak malaikat. Dia nampak jin. Dia nampak arwah. Itu screen. Yang dia tak nampak, dia sangka dia nampak. Itu screen. Dia belum far. Tak ada sampai orang baru setengah kilometer dah dapat medal. Tak tahu orang ambil gambar surat khabar. Semua surat khabar palsu, apa semua palsu semua tu. Semua tu nampak. Yang dia nampak tu bukan buka hijab. Yang dia nampak tu hijab. Ditabiri. Terus dia tak ingat nak lomba, tak ingat apa. Aku dah nampak benda lain, aku dah nampak benda cantik, aku dah nampak benda cantik. Yang dia nampak tu, yang dia alami bukan buka hijab. Yang dia alami tu hijab. Dia terhijab untuk teruskan dia punya perjuangan. Terhijab, dia sangka dia dah sampai, dia syok dengan apa yang dia dapat. Medal palsu, screen palsu, semua dia gitu. Blood number dia keluar surat khabar. Di kalangan orang-orang dia lah orang tinggi, dia orang tinggi. Allah, hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Sampai setengah golongan ini dia boleh dipermainkan syaitan. Boleh diganggu syaitan. Kalau sampai diganggu syaitan, kita bilang kalau diganggu syaitan, kalau setakat syaitan yang datang biasa, kita auzubillah minasyaitan rajim, dia lari. Tapi kalau syaitan dihantar, payah sikit. Itu pun mudah. Tapi kalau syaitan yang kau undang, susah. Itu hubung kait dengan dia dan penyerahan dia dan perjanjian dia. Hati-hati nak main-main dengan syaitan. Tak ada saya tak main dengan syaitan. Dengan kau tidak ikut jalan yang betul tu, kau dah main-main dengan syaitan lah. Kau dah suka nak piala palsu tu, yang produce siapa? Yang piala palsu, screen hijab, yang produce siapa? Bukan pihak penganjur, kecuali pihak pengkhianat. Pengkhianat tu siapa? Iblis dan kuncunya. Hati-hati perkara gini. Hati-hati perkara begini ya. Jadi kita sebelum Ramadan kita keluar tajuk ini pulanya. Keluar tajuk 3 ini ya. 2-3 hari ni ada pula orang tanya bab perkara ini. Tak apa, ada orang bertanya tentang Mahdi. Lepas tu kita keluar perkara ini. Mahdi tu wali. Mahdi tu wali ya. Mahdi tu wali. Mahdi tu wali. Jadi kita sebutkanlah perkara begini hubung kait dengan dia ya. Jangan begitu. Hati-hati, selamatkan diri kita. Jangan sampai kita keliru ya. Wallahu alam bisawab. Baca pantun. Kalau tuan meraut kayu, bawa kemari.
ke dalam pekan. Sungguhlah hati terasa sayu, tak lama dunia aku tinggalkan. Sungguh bestari Datuk Pendeta duduk termenung di tengah laman, bersenda gurau sesama kita, kini hanya tinggal kenangan. Tuan Puteri naik sekedup di julang orang perlahan-lahan. Lembaran hidup aku nak tutup, aku nak balik menghadap Tuhan. Hujan turun si dengan lebat, airlah naik seluruh pekan. Tinggallah Tuhan, duhai sahabat, risalah dakwah Tuhan teruskan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini pantun saya kasih nama I Die You Carry On. Setiap daripada kita akan sampai tahapnya. Syekh Fahmi Zamzam juang tulis kitab tentang kiamat. Sampai tempoh dia kembali pada Allah Ta'ala. Kita dia kalau dia masih hidup dia akan terus juang. Imam Haddad pun waktunya juang sampai tempoh berhenti. Sampai tempoh berhenti. Kita pun sekarang kita juang dakwah sampai mana yang Allah izinkan. Sampai mana? Tutup, stop. Orang lain sambung. Takdir kita jumpa sampai zaman perang. Jumpa zaman perang. Tak jumpa zaman perang, mati. Orang lain pun sambung. Itu teruskan. Dalam generasi mesti kena ada pelapis dan penerus. Wallahu a'lam bishawab. Sambil macam doa. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا